Saya Nazrin dan hari ini saya ingin berkongsi mengenai kematian kakak saya selepas mengambil vaksin dos pertama COVID-19 Pfizer Comirnaty. Kakak saya merupakan ketua jururawat di salah sebuah klinik kesihatan di Selangor dan telah berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia selama lebih kurang 25 tahun. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Allahyarham kakak saya merupakan seorang yang mempunyai severe comorbid condition, iaitu beliau merupakan seorang pesakit kanser payudara tahap 2 dan juga beliau mempunyai diabetes. Sebelum mengambil vaksin, beliau telah menjalani pembedahan mastektomi pada 16 hari bulan April tahun lepas 2020. Beliau juga telah selesai menjalani kesemua cycle kemoterapi dan radioterapi dan Alhamdulillah setelah kesemua treatment itu beliau sihat walafiat sebelum mengambil vaksin dos pertama tersebut. Beliau mengambil vaksinasi tersebut tanpa kerelaan dirinya sendiri oleh kerana kesaan dan tekanan daripada jabatan dan tempat kerja beliau. Ini kerana beliau dijadualkan untuk menyambung resume kerja pada Oktober tahun ni. Setelah bercuti sakit disebabkan kanser tersebut selama lebih kurang 2 tahun. Pada 23 Julai 2021, beliau telah menerima dos pertama Pfizer Comirnaty di Hotel Premier Kelang. 5 hari selepas itu, dalam lebih kurang 4 hari setelah itu, iaitu 28 hari bulan 7 2021, beliau start demam teruk, batuk, sakit otot, hilang selera makan dan tidak mampu untuk bangun. Pada 7 hari bulan 8, beliau telah mengalami sesak nafas dan tidak sedarkan diri, dan dia terus dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang oleh ambulan dan dimasukkan ke ICU. Saya ingin stresskan bahawa sepanjang PKP, kakak saya tidak berkontak rapat dengan sesiapa pesakit COVID dan beliau cuma berada di rumah sepanjang PKP. Dan admission diagnosis pada hari itu, beliau COVID positif kategori 5 day 8 of illness. Number 2, superimposed bacterial infection with septic shock. Number 3, severe diabetic ketoacidosis secondary to COVID-19. Number 4, acute kidney injury. Number 5, transaminitis. And number 6, underlying breast cancer stage 4. Ingin saya ingatkan balik bahawa kakak saya kanser cuma berada di tahap 2 sebelum ini. Dan pada 8 hari bulan 8 2021, keesokan harinya, kakak saya telah di-intubated and on ventilator with high setting. Dan pada seminggu kemudian, 14 hari bulan 8 2021, kakak saya telah meninggal dunia pada jam 7.40 pagi. Dan cause of death as stated on the death cert is COVID-19 category 5 day 13 of illness with acute kidney injury and transaminitis. Perlu untuk saya nyatakan sekali lagi bahawa sebelum divaksin, tahap kesihatan kakak saya berada di tahap yang baik dan tidak ada sebarang sakit atau demam, apatah lagi simptom COVID-19. Kakak saya juga sebelum dia ambil vaksin sangat aktif di Facebook, bercerita tentang keluarga, hari-hari masak, membuat posting masakan di Facebook dan sangat gembira, bahagia dan sihat. Kanser kakak saya juga cuma berada di stage 2 sepanjang sebelum divaksin. Kanser beliau merebak, metastasize sehingga ke tahap 4 dalam masa cuma 3 minggu setelah divaksin. Saya ingin menyatakan marah saya, kecewa saya terhadap KKM, Kerajaan Malaysia, klinik kesihatan tersebut
dan doktor yang menggesa dan memaksa, dan juga doktor di PPV Hotel Premier Kelang yang telah membenarkan kakak saya untuk divaksin, sedangkan kakak saya hadir pada hari tersebut dengan membawa segala rekod kesihatan beliau termasuk rekod pesakit kanser untuk mendapatkan pengecualian daripada divaksinasi atas sebab kesihatan. Ya, mungkin kakak saya telah menandatangani dan saya tidak dapat mengeluarkan bukti mengatakan doktor telah menerima rekod dan telah melihat rekod kakak saya. Dan ya, kakak saya telah menandatangani consent form itu. Tapi adakah consent form tersebut sendiri adalah betul dan mengikut undang-undang kita? Amat menduka citakan apabila doktor tidak mengambil kira segala risiko yang akan berlaku terhadap pesakit komorbid dan immunocompromised sekiranya divaksin. Kehilangan ini amat besar dan telah memberi tekanan hebat buat suami kakak saya dan 3 orang anak kakak saya yang masih muda, masih bersekolah. Yang sulung umur 21, yang kedua 19 tahun dan akan menduduki peperiksaan STPM tahun ini, dan yang bongsu 9 tahun yang hari-hari malam-malam menangis kerana rindukan ibunya. Anak mana yang tidak rindukan ibunya, apatah lagi anak yang kecil 9 tahun yang hari-hari tidur bersama ibu dia. Dengan ini saya tak nak sesiapa jawab kepada saya mengatakan no, ini bukan vaksin, ataupun saya bukan nak bertanyakan kepada sesiapa adakah ini salah vaksin, tak ada. Tak, saya tahu jawapan dia. Saya tak perlukan sesiapa untuk menjelaskan apa-apa kepada saya. Tak perlu orang untuk membetulkan fakta saya. Tak ada. Saya tahu apa yang terjadi. Saya tahu jawapan dia. Tak perlu jawabkan. Semua saya nak sekarang anda semua fikir untuk diri sendiri. Saya takkan bagi tahu apa yang akan sepatutnya anda lakukan. Saya nak anda semua fikir dan jawab sendiri untuk diri dan keluarga masing-masing. Saya tak boleh buat apa-apa. Kakak saya sudah hilang. Apa yang saya buat sekarang ni pun takkan mengembalikan kakak saya, takkan merubah apa-apa. Cuma saya nak semua orang fikir setelah vaksin kakak saya kontrak COVID-19. Padahal sebelumnya kakak saya sihat dan tak ada simptom apa-apa. Dan sebelum vaksin, stage kakak saya kanser cuma berada di stage 2. Setelah divaksin, kenapa stage 4 tertulis? Fikir sendiri. Terima kasih kerana mendengar. Terima kasih MFN kerana reaching out for me. Semoga luahan saya ini boleh menyelamatkan seseorang di luar sana. Saya tak tahu, mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.